Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama meneruskan menyambung kehidupan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini, sekaligus dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Insyaallah pagi ini sekadar berkongsi ilmu, sekadar renungan kita bersama tentang apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil laili fa yusalli wa yusbihu bin nahari fayajlisu alaihi faja'ala an-nasu yathubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalluna bi salatihi hatta faqbala faqala ya ayyuhan nas khudhu min al-a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yaman hatta tamannu wa anna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang, dan pada waktu siang dia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul pada Rasulullah SAW, lalu mereka bersembahyang sepertinya, sehingga kemudian yang bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu, bahawasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah Ta'ala ialah amalan yang berkekalan sekalipun sedikit. Kita tengok Nabi bagi tahu dalam hadis ini, amalan yang paling baik ialah yang berkekalan, bukan bermusim, bukan berwaktu. Kita ni beramal bermusim, dah jadi macam adat tuan-tuan, dah tak jadi ibadat tapi dia jadi adat, kebiasaan. Ramadan ramai mula-mula, lepas tu hilang.
Tahun sebelum ni pun macam tu lah. Ramai, lepas tu hilang. Habis Ramadan, bukan habis Ramadan, tak habis Ramadan pun dia dah hilang. Kita tengoklah orang nyambut buat solat tarawih seminggu pertama sampai longkang sembahyang. Atas longkang sembahyang. Dahsyat malam pertama. Dia JK masjid surau riuh. Mak mana nak ambil kemah 3 seorang nak sembahyang dengan ketesian dia orang seminggu. Lepas tu surau fikir lah mana letak kemah besok dia orang dah tak ada. Tu kerja JK surau lah tu. Ya, Allahu Akbar. Ramai mula-mula seolah-olah ibadat ini dia datang bermusim. Dia datang bermusim, tuan-tuan. Ramadan seminggu pertama ramai orang, alhamdulillah. Macam kat Masjidil Haram pun lah, parking pun tak ada, tuan-tuan. Nabi kata bukan macam tu ramai. Nabi kata apa? Wa anna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Yang paling Nabi suka tak apa, sikit pun tak apa, tapi yang penting terus menerus. Walaupun kita sembahyang tarawih 8 rakaat, tapi terus menerus sampai habis. Ni ada yang buat 20. Mula-mula semangat lah. Hari pertama semangat, dia bangkit dulu pada imam. Kita tak lah kan. Hari pertama lah, imam tak bangkit, dia dah bangkit tak, punya semangatnya. Perut belum penuh lagi. Masuk seminggu dah, bazar dah banyak, perut pun dah penuh. Imam pula tunggu dia bangkit. Betul makmum tak bangkit tak? Tapi Nabi kata apa? Yang paling dia suka. Pasal itu beramal ni kena ada ilmu, tuan-tuan. Beramal bukan ikut-ikut orang. Beramal ni kena ada ilmu. Macam mana Nabi beramal? Kita ini beramal hebat, tuan-tuan. Zikir hebat, semayang hebat, baca Quran hebat. Allahu Akbar. Tapi tak tahan lama. Tak tahu nak macam mana nak bagi dia tahan lama. Paling lama seminggu. Baca Quran pun paling banyak hari pertama kan, 6 juz. Lepas tu menurun. Lepas tu dia menurun. Dia menurun last sekali sampai tak khatam kawan. Mula-mula hari pertama semangat lah. Hari kedua dah kurang sikit. Sebab apa? Ilmu tak ada. Kita baca Quran ni tuan-tuan bukannya nak banyak pun, nak baca Quran nak bagi faham. Tapi salafus soleh dulu ustaz, khatam Quran saat bulan Ramadan ni, yalah salafus soleh dulu dia faham apa dia baca. Pasal itu dia semangat baca, pasal dia faham cerita tu. Kita ni jadi tak semangat tu pasal tak faham. Baca tak faham cerita. Nak ngambilkan tu tak apa cerita tu pun tak tahu. Pasal tu saya kata macam tadarus Quran. Orang Malaysia ni tadarus, baca sambung, baca sambung. Semangat abang baca bang, sambung. Baca sambung. Yang lain pakai main handphone semua. Baca terus. Kau apa lagi dia baca-baca? Tadarus ni belajar baca Quran. Waktu itulah nak betulkan orang baca Quran. Biasa kat rumah kita baca tak ada siapa nak betul, seorang-seorang. Salah ke betul ke, jalan je lah. Dia siapa nak betul lagi tau. Orang rumah pun tak lupa dengan kita macam mana. Memang laki aku ni bukan dia boleh diajar kan? Tapi bukan laki sini lah, tapi sama je lah kan. Baca je lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan tak bila tak ada siapa nak betulkan. Bulan Ramadan ni nak tadarus, nak bagi betul. Baca ramai-ramai dah. Suluh ramai-ramai ni grup. Baca bang. Yang lain fokus dengar. Mana salah sebutan, mana panjang, mana pendek dengar.
Tu panjang bang. Biasa saya baca pendek. Itu abang biasa baca. Ini hukum. Ini hukum dia betulkan bacaan. Tu lah. Tentu kita kena fokus tengok dia baca. Ini dia baca, kita main WhatsApp dengan bini. Abang lambat balik, malam ni tadarus. Kau tidurlah dulu, kau masaklah apa yang betul. Kawan tu nak baca, fokuslah tengok dia. Pasal tu grup baca Quran ni bukan yang cerdik dengan cerdik ya. Yang cerdik ke yang cerdik, yang bangang ke yang bangang. Apa jadi ya? Dia bangang. Siapa nak betulkan dia? Aku nak betulkan kau pun aku bangang. Kau nak betulkan aku pun kau pun bangang. Sama je bangang tu. Tak boleh lah. Baca lah, sama macam baca seseorang lah. Baca lah. Betul ke? Betul lah tu. Apa dia? Yang cerdik kau nak sama-sama cerdik. Nah, aku nak betulkan kau pun kau mau cerdik baca. Kau nak betulkan aku pun mau cerdik baca. Dah, tadarus. Itu beramal. Memang kalau kita tengok para salafus saleh, para sahabat baca Quran, habis khatam dan sebagainya, wakil mereka itu faham dia baca Quran. Wakil kita ni tak faham baca Quran. Pasal itu kita perlukan terjemahan. Tak sesuai dengan kita nak baca banyak. Sedangkan Nabi suruh, Allah suruh apa? Faham makna dia. Kemudian tadabbur betul-betul, amalkan dia. Ini baca Quran. Kita buat kerja, tak ada ilmu. Ilmu tu tak ada. Pasal itu yang kita semangat baca tu. Masuk malam yang kelima, kena dah malam nak tadarus. Sebab cuba tuan-tuan baca, terjemah tengok. Malam besok ni nak tunggu lagi apa cerita selepas tu. Semalam dah kat Nabi Musa dia. Dah belah laut dah, lepas tu apa cerita dia. Dia macam drama lah. Sampai-sampai dia nak menyeberang tu, pak dia badak bersambung. Dia bagi sedutan besoknya tu. Apa yang buat nak pergi surau tu? Pasal sedutan tu. Nak tahu apa cerita dia. Tambah-tambah dan kata penghujung cerita tu, nak climax dia lah. Itu lagi semangat tunggu. Pasal tu tuan-tuan tengok orang Melayu ni, tengok cerita Korea, tengok cerita Hindustan, bukan faham pun, tapi semangat tengok. Pasal apa semangat? Pasal ada translate kat bawah dia je. Kok tak ada lah translate kat bawah tu, mampir dia tak nak tengok. Tengok cerita Korea bukannya faham, tapi dia tulis Melayu dia tu. Tu yang buat kita seronok tengok tu. Sama lah baca Quran ni. Kan nak baca banyak tuan-tuan, baca 5 ayat, 7 ayat cukup. Seorang 5 ayat, seorang 5 ayat, sikitnya Ustaz. Tak apa, 5 ayat faham, kita dapat dari 5 tu dapat 1, amalkan apa yang kita baca, dah cukup dah. Ini yang Nabi kata ni, ilallahi madama wa intal. Sekalipun sedikit yang kita buat itu berkekalan, itu lebih baik daripada baca banyak, bersemangat mula-mula, lepas tu tak ada pun. Ini yang susah kita buat. Kita nak buat banyak je tuan-tuan. Semua nak buat banyak je tuan-tuan. Dan macam baca Quran lah, semayangkan, baca panjang-panjang. Saya tu tuan-tuan, bagus baca Quran panjang-panjang ni, tapi wakil kita tak sesuai. Pertamanya kita ni tak faham. Bila tak faham tuan-tuan, Allah, itu kita banyak kerja banyak, tak faham, mengantuk, perut dah kenyang, aircon sejuk tuan-tuan. Bukan nak tuduh dah, kalau dah panjang dibaca, kita tak faham, nak ikut pun tak hafal. Agak-agak tuan-tuan ngaku je lah, apa nak buat belakang. Layan perasaan lah. Dengan tazkirah itu kita, ya Allah, pula kami kira sekarang nak tahu apa bagi orang.
lauk ikan dah habis, sotong dah habis, satin dah ada tu. Orang masak ni. Laki aku tak makan satin dah tu. Sampai sudah banyak. Tiba-tiba imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita bersalam. Saya bersemayang apa benda dah semayang macam ni. Ini yang Nabi maksudkan ni. Biarlah sedikit tapi kita ingat Allah Ta'ala. Bacanya apa? Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka. Kita ni pelekeh yang sikit. Iza ja'ala pelekeh itu. Kopi surah tu. Surah nama je hebat. Baca apa tu? Iza ja'ala. Oman punya surah pula. Imam Hafiz. Tak apa. Aku bukan masalah kau punya komen tu. Aku bukan masalah kau nak kata surah kami ni hebat tapi baca izaja, tak apa. Yang penting Allah menilai ibadah kita itu. Walaupun sedikit kita buat, tapi yang penting kita ingat Allah Ta'ala. Daripada kita beramal banyak tak ingat apa. Oh, di Mekah Ustaz panjang. Tuan-tuan, di Mekah tuan-tuan tak gaduh nak masak, tak gaduh nak hantar anak jemput anak, tak fikir nak beli gas dah, tak ada. Di Mekah memang beramal. Itu pun sempat lagi berangan. Hari ni menu apa orang makan itu angan. Di Mekah suasana lain. Suasana memang suasana beramal. Kita ni suasana baru nak mula beramal. Itu beza. Di Mekah lain tuan-tuan. Oh, jangan samakan di Mekah dengan sini. Mekah satu juz satu malam. Yalah tuan-tuan nak berdiri belakang tu, tengoklah macam mana dia baca. Kemudian tuan-tuan tengoklah apa tuan-tuan nak buat lagi. Memang beramal lagi situ. Tuan-tuan tak gaduh nak beli apa dah. Memang nak beramal je. Kat sini macam-macam. Kalau ngaji tu nak jumpa, orang rumah pesan itu. Orang rumah selalu pergi masjid tidak pesan dah. Barang balik dengan lupa. Sehingga kedai gas tu bagi tu mungkin dah habis. Garam dah habis tu, gula dah habis. Tanya lupa kan balik kan dengan semayang menyusun. Bukan duduk. Tak ada dah duduk tapi tengah semayang menyusun. Lagi dah 11 tahun. Kedai mana buka ni, kedai tu dah tutup kali. Bau rumah ni dah malam ni tak bagi tahu siang-siang, tak nak bagi tahu, bagi dah tahu siang-siang. Jadi dia nyusun ni kau tak ada kan, mana nak beli nyusun sampai sudah tak boleh tu kan. Wakil di Malaysia tu satu. Yang kedua ni tuan-tuan, wakil di Malaysia pasal apa tak sesuai. Yang datang semua lutut dah longgar. Semua alignment lari dia lah. Itu yang sekali turun baca panjang-panjang, turun macam senapan patah bunyi. Berat tu. Okey. Yang duduk atas kursi tak apa lah, suka lah dia. Kau baca lah panjang pun dia tak boleh dia apa. Tak salah. Dia tak ada masalah. Yang masalah lutut nak tanggal. Orang duduk atas kursi, kau punya pasal lah. Kau nak baca 2 juz pun boleh dia. Lagi panjang, lagi banyak aku buangkan, tak ada hal. Sedih betul tuan tengok beramal. Ini Nabi sebut, bukan saya sebut. Pasal itu Nabi dah sebut penghujung hadis ini. Wa anna ahabbal a'mal ilallahi ma dama wa in qalla. Ialah sedikit tak apa. Yang penting berkekalan kita buat. Itu saya kata dah dulu, kalau Tuhan memang nak banyak amal ni, dia takkan kurang 50 sampai tinggal 5 tuan-tuan. Apa pasal nak bagi kurang 50 sampai 5? Kurang 5 sudah lah. Berapa tinggal? 45. Buat salat waktu 45 waktu. Aku tak pernah mungkin kau cuba lah. Ni agak kat surau ni kan. Betul. Tak kerja kan? Tak sempat. Baru nak nuak dah azan tuan-tuan. Baru tanggal baju dah azan. Yang 5 waktu ni pun tak sempat. Terkejar. Maghrib pun pukul berapa tuan-tuan? Pukul 8 suku. Asar pun pukul 7. Main apa kan? Asar pukul 7 tuan-tuan.
Okey lagi Nabi 70. Okey lagi. Itu dia punya jawapan. Nak istighfar tak ada. Yo kata astagfirullahalazim, apa dah nasib aku ni. Aku tunjuk nak sembahyang asar, ya Allah, ya Tuhanku. Tak ada. Jawab lagi tu. Apa kata? Maghrib asar. Kau tunjuk lagi. Maghrib dah ni 7.20 kata. Okey lagi lah ni kata dia. Dia tak sembahyang langsung. Siang tu langsung tak sembahyang. Orang tu digaji. Pasal tu Tuhan kata, "Fawailul lil musallin." Jadi tuan-tuan, kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni memang sentiasa ingin mengikut cara Rasulullah SAW beribadat, tuan-tuan. Memang dia ikut. Sahabat-sahabat yang pun yang buat dia ikut. Kita nak ikut juga, tapi tak betul cara mengikut. Nak ikut, alhamdulillah nak ikut Nabi. Caranya tak betul, tak kena lah. Saya itu Islam ini dia kena ada ilmu dulu tuan-tuan nak buat betul. Sebolehnya memang kita nak ikut Nabi. Kalau Nabi bangkit tengah malam sembahyang 12 rakaat, kita pun nak bangkit lah tuan-tuan. Memang itu cita-cita lah. Tapi Nabi kata apa? Sekadar kemampuan kamu. Maksud dia apa? Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Ya ayuhan nas, khuzu min a'mal ma tatiquna. Sekadar kemampuan. Memang kita nak ikut. Kalau boleh semua nak ikut. Semua yang Nabi buat tu semua kita nak ikut. Tapi kemampuan kita tahu mana. Nabi kata ikutlah sekadar kemampuan kamu. Sebab kalau kamu ikut lebih pada tu, kamu akan rasa jemu. Bila jemu, langsung tak nak buat. Baik kita buat sekadar kemampuan kita. Berapa yang kita mampu. Pasal tu bila orang katakan, Ustaz, tarawih buat 20 lah Ustaz. Saya kata 8 cukup lah. Yang penting 8 istiqamah sampai habis tarawih. 8, 3 witir, tapi sampai habis buat. Buat sekali senang. Ni buat 20 kan, sampai 8 kita monti, lepas tu witir. Pokok lah nak buat, balik kalau tak buat dah, oyuk dah tu. Tak semualah, tapi kadang-kadang kebanyakannya tak buat katakan. Bila nak buat tuan, sampai sini 8, lepas tu balik rumah nak buat witir. Nanya apa ada gitu pun. Bubur dia lah bang. Makalah bubur tu. Bila nak buat witir ni? Dan kebanyakan saya survey tuan-tuan, orang yang buat 20 dia tak buat witir tuan-tuan. Balik rumah dia tak buat dah. Tarik bantal tidur je lah. Nasib-nasib lah tuan-tuan. Tapi kalau kita buat di surau, buat 8, lepas tu buat witir, kan selesai, kan cantik. Ya kita nak beramal banyak tuan-tuan, 20 ni tambahlah tuan-tuan bekerja, tak salah. 8 pun dah cukup lah. Tapi jatuh agama kata baiknya 20 lah, digalakkan 20. Tapi kalau tuan-tuan mampu silakan. Kalau kita tengok dia kata berdasarkan kemampuan 20, silakan buatlah 20. Tak kisahlah nak buat 20 buat, tak ada masalah kalau mampu. Tapi kalau kita macam kita ni tentu tak mampunya, balik dengan jalan ceknya, bazar Ramadannya, lepas tu duduk berbuka lagi dan sebagainya. Tuan-tuan jangan sampai ke surau dah pernah. Kalau kena imam macam tadi sedap baca tak apa dah, semangat kat kita pun. Ini kok kena yang sangkut-sangkut dah ulang wa Bismillahirrahmanirrahim. Inna juga ina taina baca. Punya panjangnya wa tak habis. Inna taina. Apa? Sudah kan? Pasal itu. Tapi ada surah-surah dah 3 hari dah saya tazkirah. 3 malam dah tazkirah. Semua baca inna taina izaja. Tapi tak tahu lah time saya je ke wallahu a'lam. Tapi time saya semua baca pendek je. Izaja wal asri, macam dia tahu dulu je. Oh baca panjang memang taji tu kan. Pendek sudah. Pendek sudah. Tapi orang tua marah dia tuan-tuan. Panjanglah kata dia. Itu satu orang tua ditegur ni imam. Panjanglah sikit imam. Itu saya nyambung. Cik faham pun. Tak faham pun panjanglah kata dia. Tak faham pun nak panjang lagi. Nak buat apa? Nak buat apa? Tuan-tuan, boleh panjang kalau kita iman mantap tak apa.
Ini tak berayat, tak berangan. Ini banyak angan-angan tuan-tuan, banyak. Jadi Nabi dah sebut. Dia kata apa? Sedangkan Rasulullah SAW yang maksum itu masih lagi kuat beribadat, bangun bersembahyang di waktu tengah malam, maka bertakwalah keadaan orang lain yang terdedak kepada dosa dan kesalahan. Jawapannya tentulah tidak ada masa yang harus dibiarkan berlalu tanpa diisi dengan ibadah, mohon keampunan kepada Allah. Memang kalau boleh kita buat terus amal ibadat ni, walaupun sedikit, minta ampun dengan Allah, istighfar banyak dengan Allah. Terutama di bulan Ramadan ni adalah peluang kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan peluang untuk mendekatkan diri. Kadang-kadang Ramadan ni kita banyak tidur. Allahu Akbar. Tidur dia kata ibadat, Ustaz. Memanglah ibadat, tapi baca Quran tu lagi ibadat. Baca Quran, baca sikit-sikit, terjemahan sekali baca. Sebab nak kata khatam, tuan-tuan dah khatam dah Quran. Yang belum khatam hari ni terjemahan dia. Quran dah khatam dah. Dulu lagi dah khatam dah. Ayah kita sibuk dulu. Ayah kita sibuk dulu. So khatam dah kita. Yang belum khatam terjemahan. Kalau kita tengok orang tahfiz lain tuan-tuan, dia dalam mengaji tahfiz Quran, dia pula faham makna. Apalah. Beruntunglah orang-orang yang hafal Quran ni. Dia dah hafal, faham pula makna. Pasal tu dia seronok baca, tak lekang daripada diri dia dengan Quran. Tuan-tuan, baru ni saya tengok di satu masjid di Selayang, di Rawang, baru 14 tahun dah habis 30 juzuk. Dan faham pula tu, boleh cerita tuan-tuan makna. Budak lagi, budak Melayu kita, boleh cerita. Dia baca-baca ayat tu, dia cerita apa ayat tu cerita. 14 tahun. Itu hebat. Tapi macam kita ni boleh baca lah, faham memang tak ada. Tu suruh terjemah lah. Wadduha wal laili idza saja. Memang nama lah. Baiklah. Penting untuk terjemahan tu, makna Quran tu penting. Tapi kita tuan-tuan, walaupun kita tak hafal, kita hantar anak hafal Quran pun dah cukup bagus. Sahamul akhirat dah banyak kita. Saham akhirat dah ada lah, hantar anak. Aku tak hafal, kau je lah pergi hafal. Dulu abah silap, lain fikir. Sekarang abah hantar kau pergi mengaji, kau hafal Quran, besok boleh tolong abah dalam kubur. Hari-hari nak baca Quran, tak payah harap Fatihah orang tuan-tuan. Ini nak jalan harap Fatihah orang. Al-Fatihah. Muslimin, muslimat, mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Dapat sekali. Berebut, ramai pula tu yang nak. Ni anak kita dah hafal Quran, kita jajak baca. Tak payah rebut, kau rebut dah, aku tak rebut. Tak rebut keji. Tak payah, anak aku hantar hari-hari. Terang-terang lampu kubur. Semua anak hantar semua terang-terang kubur. Dan ni dah lah kita pun tak boleh. Anak pula tak nak hantar, lagi dah tak boleh. Ngarapkan Fatihah orang besok. Dia tuan-tuan hantar, tuan-tuan hantar anak. Saya teringat lah, Allahyarham Datuk Syarifah ini hantar anak dia hafal Quran kan. Dia memang tak boleh dah hafal pun. Hantar anak seorang, harta pusaka dia. Siapa anak dia seorang hafal Quran, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan anak yang hafal Quran boleh bagi syafaat pada mak dia. Dan kita tengok ramai artis yang hantar anak hafal Quran sekarang. Itu siapa tu? Raja Azura hantar anak hafal Quran. Walaupun dia macam tu lah. Macam mana wallahu a'lam. Tapi anak hafal Quran, mana tahu kerap anak baca Quran besok terbuka pintu hati dia, mau dia berubah kan, kita mana tahu. Jadi tuan-tuan suruh anak, kita dah tak boleh suruh anak je dah nampak. Kita nak ngapal ina pun berhulung lidah-lidah. Wal asri pun 3 kali ulang pun lupa balik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu pula patah lah beli. Lah panjang lah wala suri. Besok pendek.
Apa pula ayat lain, pergilah wal asri. Kalau kita banyak fikir, itu pun dah tahu dah. Bukan kita ni otak lembab, tak ada. Otak semua sama. Tinggal lagi otak kata apa, manusia ni dia ada kekurangan sikit, itu je lah. Bagi anak kita hafal Quran, hantar anak kita hafal Quran. Beruntunglah ada anak-anak yang hafal Quran. Mudah-mudahan beri syafaat kepada kita mak bapak dia akhirat nanti. Daripada hantar anak akademik menyanyi, besok kita dalam kubur dia baca menyanyi, dapat kan? Hantar anak tuan-tuan, biar dia baca, biar lepas tu kita pergi mengaji dengan anak kita sendiri. Kau ajar abah pula, abah tak hafal macam kau. Kau ajar abah, abah nak ngaji kat masjid, malu pun tengok. Dah tua-tua nak ngaji pun malu ya. Kau ajar abah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ajak anak-anak kita hari ini lah tuan-tuan. Saya dah tengok hari ini ada anak-anak yang umur baru 10 tahun dah mula hafal Quran. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Baru 12 tahun tanya, pakcik, ni anak umur ni? Oh, 12. Hafal Quran ke? Baru 18 Ustaz. Oh, 18 dah banyak lah. Pakcik berapa hafal lah? Pakcik belum lagi kita. Bawa ayat lazim. Tapi dah nak habis, tak tahulah nyawa dulu habis pun. Kesian juga. Tapi dia bangga. Anak hafal Quran, siapa tak bangga? Oh tuan-tuan, dapat anak hafal Quran bangga tuan-tuan. Beruntunglah anak yang hafal Quran tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ini sampai rokok, minum pagi pun tak ada. Di zaman pun cakap minum tak ada rezat. Semalam di balik semalam hari Khamis di Cyberjaya, dia letak air ke depan saya. Masalah lah mamatnya juga. Tengah hari buta letaknya air, geram dia, aku tengok airnya macam ni. Dia terlupa. Dah tengah-tengah pengajar pun dia ambil dari terlupa. Itu kau terlupa sebelum aku terlupa, kau beri cepat. Tapi ini Ustaz dah cakap siap-siap pagi ni tak ada minum Ustaz. Tak apalah, tak ada minum pun alhamdulillah lah. Dan minum pagi pun tak ada. Macam mana? Datang pun lambat tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi kata wa anna ahabbal a'mal ila Allahi madamat wa yuqalla. Yang paling penting sekali beramal ini ialah sedikit takwa, tapi paling pentingnya istiqamah dalam beramal tuan-tuan. Janganlah kita buat segala jalan melaksanakan ibadah Ramadan ini. Bangkit subuh ni tuan-tuan, bulan Ramadan ni ramai subuh orang. Setiap kali Ramadan subuh sampai keluar. Oh, alhamdulillah. Lepas Ramadan besok dah tak ada orang balik subuh. Lepas Ramadan ni ramai tak. Saya pun macam mana dia orang boleh datang waktu Ramadan ni? Ramadan dia boleh datang surau masjid. Lepas Ramadan tak boleh lah. Bukan dia 1 minggu kan? Saya bulan subuh tiap hari tuan. Isnin sampai hari Ahad bulan subuh. Orang bulan subuh satu Ahad dia. Ini ada satu masjid di Ceras Utama tu, kuliah subuh tiap hari. Orang tanya saya, ada ke orang Ustaz? Ramai pula orang tu. Saya kata ramai pula. Boleh pula datang hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Seminggu penuh bulan subuh. Tuan-tuan kan, kita biasa 1 minggu ya. Ada pula masjid bulan subuh pula tak ada. Patut bulan subuh ada, di bulan Ramadan bulan subuh tak ada. Itu yang datang sini tu. Itu yang tanya kita, ada kosong tak? So, sepatutnya saya di Kelang ni tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, bulan subuh ditangguhkan bulan Ramadan. Lagi bagus kau punya akal. Lagi cerdik tu pun. Waktu Ramadan ni lah subuh kita buat. Ni subuh batalkan, tangguhkan. Lepas Ramadan besok kita sambung balik. Bila buat apa? Ada setengah tempat tak ada harus tak dibagi. Tak payah buat tadarus. Apa nak buat dah lambat kita habis tarawih pukul 10.30. Bila nak tadarus? Orang tanya dia nak buat apa? Belilah kita dia. Habis tak payah tadarus. Tak payahlah tadarus sendiri-sendiri je lah kita dia. Ambil seorang 1 juzuk buat balik. Dah habis pulang balik. Aku cakap ada juga kembali juga. Yang indah macam-macam kerenah. Bukannya lama
Oh, setengah jam dia tadarus pun. Kan nak lama. Bukannya sampai 2-3 jam. Tuan, setengah jam cukup. Jadi tuan-tuan, hari pun aku tujuh tadi lama-lama tekak kering. Hari ni 5 tempat nanti. Daripada pagi sampai malam 5 tuan. Lepas ni nak beli ceras baru. Kan datang balik Taman Bukit Nago. Bukit Nago Pado Kelang. Lepas tu nak pergi ke Sementok. Lepas tu patah balik ke Meru. Tekak kering, ayo aku. Tapi boleh tak agak buka kosong. Nak tanya dulu tuan-tuan. Mana tu boleh ke tak? Dulu kini tekak kering ceramah, minum. Darurat boleh tak? Musafir, suka-suka hati tuan. Suka-suka hati je boleh. Kau tak tanya aku nama. Tak usah ceramah. Tapi dah dah panggil Sabtu. Jadi tuan-tuan cuba katakan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, mudah-mudahan lepas raya ke, insyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Dan sebelum saat ini ada satu permintaan lah tuan-tuan daripada Puan Zahrina binti Sa'ad. Ini untuk anak-anak yatim yang mana dia buat di Kampung Sungai Salak, Batu 9,5 Jalan Gombak, Orang. Siapa-siapa yang ingin menyumbang tuan-tuan kepada 30 penghuni anak-anak yatim, kepada pengurusan Raudatul Al-Faiz Gombak. Jadi tuan-tuan dia hantar surat kat saya, minta tolong sampaikan, saya sampaikanlah. Jadi siapa yang ingin menyumbang, tabungnya ada dekat kaunter shopping mall belakang tu. Ada shopping lah. Lepas ni tuan-tuan boleh belilah belakang tu. Kan ubat sakit lutut tuan-tuan nak terawih kat pos rumah ada kat belakang tu. Jadi tuan-tuan siapa yang ingin menyumbang bolehlah menyumbang. Pengasas dia ialah Puan Zahrina binti Sa'ad. Siapa nak menghubungi dia pun dia bagi nombor telefon kat sini, ada nombor telefon, ada nombor office dia semua ada sini lah. Dia bagi kat saya, minta tolong umumkan untuk tujuan ialah tujuan macam-macam lah ni, setiap perbelanjaan, sekolah dan sebagainya, kediaman asas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan siapa yang menyumbang bolehlah menyumbang. Nanti ada tabung dan sebagainya lah, letaklah tabung. Jadi siapa-siapa yang ingin barang-barang pun ada di belakang sana, nak minyak ke apa ke. Dan ada jus kurma. Jus kurma ada di luar sana tuan-tuan, bukan buah kurma, jus kurma saja tuan-tuan. Jus kurma yang dibawa tuan-tuan pati jus kurma. Jadi tuan-tuan siapa yang dapatkan di luar sana nanti bolehlah dapatkan di luar sana. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.